Terima kasih kepada Tan Sri Speaker yang telah memberi saya kebenaran untuk berbahas mengenai bajet 2016 ini. Tan Sri Speaker, saya ingin memulakan perbahasan ini dengan baca sebuah hadis Rasulullah SAW yang berbunyi likulli dinin khuluq wa khuluqul islamil haya. Setiap agama ini ada satu karakter dia, dan karakter Islam itu adalah haya, iaitu malu. Saya membaca hadis ini sebab saya merasakan sebagai seorang Perdana Menteri Pekan, nampaknya tidak ada rasa malu. Tidak ada rasa malu kerana masih lagi mempunyai keberanian lagilah untuk membentangkan bajet 2016 ini dalam keadaan beliau diselubungi oleh pelbagai aligasi yang menjatuhkan kredibiliti beliau. Yang kita tahu isu 2.6 bilion ini satu isu yang besar. Apabila didedahkan tentang 2.6 bilion ini, walaupun pada 5 Julai kerajaan telah bersetuju membentuk satu jawatankuasa khas, Special Task Force untuk menyiasat 1MDB ini, tiba-tiba 5 Ogos kerajaan menggantikan Peguam Negara dengan mengenepikan Tan Sri Kandi Patail, lantik Tan Sri Appendi Ali, dan pada hari yang sama juga kita lihat timbalan Perdana Menteri yang bagi saya tidak ada dosa beliau dalam Barisan Nasional, bagi Barisan Nasional, kecuali dia bercakap mengenai 1MDB. Saya dengar ucapan beliau yang menyatakan bahawa kalau saya minta mereka yang bertanggungjawab ini seharusnya diambil tindakan, dibawa ke mahkamah, disiasat. Masa tu timbalan Perdana Menteri yang ada sekarang pun ada dalam ucapan beliau itu. Kat mana salahnya seorang ahli parlimen Barisan Nasional, timbalan Perdana Menteri yang nak memulihkan imej Barisan Nasional ini dengan mengatakan dalam isu 1MDB ini seharusnya kerajaan ambil tindakan tegas. Tapi bila dia cakap tindakan tegas, beliau pula yang diambil tindakan. Jadi saya berasa peliklah dengan pekan ini. Saya hormat dia sebagai Perdana Menteri. We call him Honorable Prime Minister. Tapi saya ingin mengatakan apa yang dia buat terhadap negara kita is really horrible. Bukan honorable lagi dah. Jadi saya merasakan bahawa bajet 2016 ini, kalau di negara lain lah, kalau Perdana Menteri itu mempunyai masalah dengan 2.6 bilion yang masih lagi tidak terjawab, seharusnya bukan dia bentang bajet, dia seharusnya letak jawatan, orang lain yang akan bentangkan bajet. Tapi di Malaysia 2.6 bilion, isu 1MDB tak jawab, bank negara, semua ini dia masih lagi bentang bajet. Di mana maruah ahli parlimen Barisan Nasional ni saya tak tahulah. Saya mendengar beberapa ucapan daripada ahli parlimen Barisan Nasional, antaranya ahli parlimen daripada Barisan Nasional mengatakan kita di seleko terakhir untuk ke negara maju. Saya mengatakan kita memang di seleko terakhir, tapi kita bukan nak pergi negara maju, kita telah jatuh ke gaung, hancur negara kita. Dalam seleko terakhir ini kita bukan untuk menuju ke negara maju, kita menghancurkan negara kita. Jadi saya merasa heran, adakah kita sebenarnya secara jujur bersedia untuk sebuah negara maju? Kalau kita lihat apa yang berlaku ini, saya percaya kita mungkin boleh dengan bangga mengatakan kita negara maju, tapi hakikatnya sikap kita, cara kita mementar, cara kita dealing dengan rakyat kita tidak menampakkan kita bersedia untuk menjadi sebuah negara maju. Tan Sri Speaker, kita berbangga dengan bajet ini apabila kita mengatakan 39 bilion akan dikutip daripada GST berbanding SST. Kalau kerajaan mengekalkan SST, kerajaan hanya akan dapat 18 bilion. Tapi oleh kerana kita telah perkenalkan GST ini, maka kita akan dapat kutip 39 bilion.
Tan Sri Speaker, saya ingin bertanya, adakah 39 bilion ini kita dapat hasil daripada satu pelaburan wang dengan kepandaian kerajaan, dapat satu wang capital, lepas tu kita laburkan sehingga menjana 39 bilion. Kalau itu yang berlaku, saya harus puji Barisan Nasional kerana kepakaran mereka melaburkan wang sehingga berjaya dapat 39 bilion. Tapi hakikatnya 39 bilion ini adalah wang yang kita ambil dari rakyat. Wang yang kita ambil dari rakyat, yang malangnya kita ambil juga dari rakyat yang tidak ada pendapatan. Rakyat yang susah, rakyat yang terpaksa bayar, kalau tak bayar mereka tidak boleh konsum benda. Rakyat yang perlu berbelanja. Tapi ada juga ahli parlimen daripada Langkawi mengatakan, oh AST dengan GST sama je. Saya pun heran lah, seorang engineer pun cakap macam ni. Satu second. Okey. Terima kasih. Tan Sri, terima kasih. Yang Muhammad Sepang setuju tak bahawa bukan sahaja 27 bilion tahun ini dan unjuran 39 bilion tahun depan yang akan diambil, tetapi termasuk juga wang yang sudah diberi dalam poket rakyat, itu subsidi minyak 21 bilion pada 2004, subsidi minyak masak juga diambil daripada poket rakyat. Sebab itu saya setuju dengan Sepang, patutnya Perdana Menteri mesti ada keberanian untuk letak jawatan macam mana Speaker, Tan Sri Speaker berani bagi Terima kasih. Yang berhormat, Ya. Yang berhormat, peraturan mesyuarat mengatakan bahawa sangkaan jahat tak boleh. Jangan ketawa yang berhormat, ini serius. Sampai bila lagi kita akan paham? Umpamanya apabila saya dengar Sepang bercakap, bulu rumah saya berdiri. Kerana bermakna kita sendiri membuat penilaian kepada diri kita. Jangan begitu. Waktu kita bercakap, kita menghormati juga yang sebelah sana. Sebelah sini bercakap, menghormati sini. Itu sebab kita berbahas, nobody is perfect. Tetapi jangan buat kesimpulan. Nanti saya minta supaya masa saya Yang berhormat, dulu yang berhormat. Dulu. Biar saya habis. Kenapa bila Pekan dituduh begitu, yang mengatakan bahawa dia harus malu meletak jawatan? Itu persepsi. Tetapi kenapa pula ketua-ketua parti yang lain apabila didapati bersalah tidak meletak jawatan? Itu kita harus, apabila kita kasih gambaran yang holistik. Jangan buat pendirian bahawa apa yang kita sebut itulah tuntas. Saya tak tahulah Tan Sri merujuk pada siapa, tapi saya ingin menyatakan bahawa ini satu fakta, Tan Sri. Kita berasa we are dealing with facts. Faktanya adalah 2.6 bilion ini sampai sekarang tidak dijelaskan. Yang berhormat, dulu yang berhormat. Tan Sri, saya minta yang berhormat, dulu yang berhormat. Yang sekarang Public Account Committee yang sedang bersidang menyiasat ini, adakah ini ahli yang berhormat tidak menganggap bahawa itu adalah struktur kerajaan yang mengamalkan demokrasi seperti yang kita ada sekarang ini? Ataupun itu juga kalau ada keputusan diantar kepada majlis, itu pun dianggap sebagai tidak betul? Itu kan kita punya wadah bahawa mesti sekarang ini disiasat. Macam mana kita boleh dapat keputusan kalau tidak ada due process? Di parlimen itulah due process dia, Public Account Committee. Tan Sri, saya harap Tan Sri kurangkan gangguan, boleh tak Tan Sri? Saya minta maaf Tan Sri, saya bercakap yang berhormat, saya mengganggu yang berhormat oleh karena atas peraturan mesyuarat. Kalau tidak perlu saya ganggu. Apa peraturan yang saya langgar, Tan Sri? Saya tak langgar apa-apa. I'm not making any allegation against me. I cuma menyatakan sebagai Perdana Menteri, he must subject to public scrutiny. Apalagi dalam parlimen ini. Kalau kita tak boleh bahas dengan Perdana Menteri, baik kita ada parlimen ini, buang saja parlimen ini. Tan Sri, I'm so apa ni, disappointed Tan Sri. Yang berhormat, every time saya cakap Tan Sri yang berhormat Sepang, kenapa orang lain apabila berbahasa tidak tegur? Sebab mereka tak tegur Perdana Menteri. Yang berhormat, kalaupun menegur, saya kata ada batas-batas. Itu sebab kenapa saya tegur, ada batas-batas. Tan Sri, saya minta maaf Tan Sri, saya dah tengok berapa kali setiap kali saya berucap, Tan Sri banyak mencelah. Dan saya harap saya mesti menyatakan protes saya bahawa saya minta masa saya mesti diganti. Saya minta, sebab saya bukan menyerang Tan Sri, saya menyerang Perdana Menteri atas fakta Tan Sri. Mohon membantu Tan Sri.
Cuba membantu Tan Sri. Terima kasih Tan Sri tu. Saya rasa ini memang hak ahli Parlimen Pembangkang untuk mendesak supaya Perdana Menteri letak jawatan. Itu hak kita. Kalau hak ini pun tidak ada, kenapa ada Parti Pembangkang? Takkan kita nak katakan Perdana Menteri nak jadi Perdana Menteri selama-lamanya. Ini saya rasa Tan Sri Pengetua mesti berilah sikit ruang untuk kita bahas. Kalau tidak, itu tidak. There's no basis for debate. There's no basis for debate functioning parliament in this parliament. Okay, Tan Sri, saya minta masuk sedikit. Duduk yang berhormat, duduk. You have Duduk yang berhormat. Yang berhormat, duduk yang berhormat. dah banyak duduk, Tan Sri. Yang saya dengar yang berhormat punya hujah tadi itu, seolah-olah kita pembangkang ini tidak ada limit kita punya kebebasan untuk bercakap. Itu alasan yang berhormat. Tetapi dalam peraturan masyarakat ini, wakil-wakil rakyat daripada pembangkang daripada kerajaan bebas untuk berhujah. Tetapi kebebasan itu bergantung kepada apa yang diizinkan oleh peraturan masyarakat. Peraturan masyarakat pada ketika kita berbahas mesti ada decorum, mesti ada hormat menghormati di antara satu sama lain. Kita boleh attack dasar, tetapi kita tidak boleh attack personal. Tan Sri, Itu peraturan masyarakat. 2.6 billion tu bukan personal tu. Tan Sri. Yang berhormat, Bukan yang personal sekarang tu. ini kan itu public Dia account mengakui, committee dia sedang mengakui. berproses. Yang ini pun yang berhormat, Sudah yang disebut mengakui, oleh itu Abdul lagi Latif Sepang, diproses. Dia sudah yang tadi mengakui disebut dalam mengenai dengan pribadi. 2,6 bilion ini, selepas Perdana Menteri tentang budget sudah diangkat plakat. Yang ini saya boleh buktikan kepada ahli yang berhormat bahawa berapa sudah ahli yang berhormat yang membabitkan ini. Bermakna kalau diulang lagi satu orang wakil rakyat, repetitif, diulang lagi lepas itu repetitif, diulang lagi repetitif, tidak ada poin lainkah? Itu sebab kenapa saya tegur Sepang. Tan Sri, 2.6 bilion ni saya menyuarakan suara rakyat di luar ini melalui ahli parlimen. Tan Sri, kalau kami 2.6 bilion ni, biarlah kami mengulangi 1000 kali, Tan Sri. Sebab dia melibatkan ribuan masyarakat dan negara kita ni merana kerana salah urus takbir ekonomi ini. Dan rakyat berhak untuk bertanya. Jadi kenapakah 2.6 bilion maksud ini? ahli yang berhormat ini kalaupun melanggar peraturan masyarakat, oleh karena itu adalah interpretasi yang berhormat, Tan Sri, kat maka mana saya yang tidak langgar diam-diam. peraturannya? Kat mana langgar peraturannya? Saya bertanya soalan. Boleh tanya. Tan Sri, very susah lah macam ni nak hujah, Tan Sri. Kalau tak langgar mesyuarat, kata langgar mesyuarat. Boleh tanya. Jalan. Tak boleh. Duduk tanya Orang sekarang, tengah kalau marah, bukan tengah marah dah pengakuan jangan pelanggaran. Nanti dulu. Tak, saya dah tanya aja. Tak, saya tak boleh. Yang bilik tu Tanya ada Perdana Menteri, kat mana 2.6 bilion? Jangan tanya saya. Tanya Siapa Perdana yang Menteri berhormat dulu? pekan Sila di Sepang. mana 2.6 bilion? Sila Tanya Sepang, itu. continue. Okey. Tan Sri. Saya harap Tan Sri lepas ni janganlah ganggu sangat, Tan Sri. Saya kalau diganggu oleh Bahasa Nasional pun saya tahan. Kalau dah banyak kali diganggu oleh speaker, ganggu flow, Tan Sri. Tan Sri, PAC betul memang ditubuhkan. Memang ada. Tapi Tan Sri, orang melihat. Hari ini Tan Sri buat terulih lagi, dilihat lagi. Tan Sri tidak boleh lari daripada persepsi rakyat. Persepsi rakyat sekarang ini seolah-olah persepsi rakyat. Saya bukan tuduh. Persepsi rakyat, orang mengatakan Tan Sri is the savior of Bahasa Nasional. Minta maaf Tan Sri, di persepsi. Because you are sitting in that, dekat atas kursi Yang itu. berhormat, Saya yang cakap gitu, disebut betul yang tak? berhormat, yang disebut rakyat ini, yang berhormat. When you say you are representing the rakyat, tidak semestinya semua juga di luar sana itu berpersepsi seperti persepsi yang berhormat. Saya You setuju. cannot assume that. Saya setuju. Tapi ada rakyat yang berpersepsi begitu. Sila Bangun, terus. bangun. Ni siapa ni? Menteri, bangun. Nak tanya soalan, bangun. Sila teruskan. Tak apa. We are apa ni, kerajaan yang ada 52%. You all ada 47, diam saja. Dan saya ingin menyatakan, selepas ini pun saya percaya ahli parlimen lain akan bangkitkan 2.6 bilion ini. Sebab mereka menghantar surat pada kami, Tan Sri. Ni Tan Sri, mereka hantar pada kami, minta supaya bangkitkan 2.6 bilion ini. Uli tak percaya pada bukti. Kalau kami tak mengambil
berat tahu suara rakyat ini, Tan Sri. Bermakna kami telah gagal menjalankan tugas kami sebagai ahli parlimen. Boleh bertanya Spang, surat apa yang ditunjuk tu? Ha? Surat apa yang ditunjuk dalam envelope tu? Yang nak tahu Saya apa dapat, tanya? saya dapat. Saya tak pergi jalan Surat tu. tu tunjuk lah, surat tu baca lah. Surat menipu pada tipu dewan. Biar saja buat kena tipu cukup lah, jangan kena tipu dewan. Surat tu surat apa? Tanda tangan pun tak ada. Surat apa tu? Standard Tapi letter. saya malah layan nak sebab Bukan. Tan Sri, perlu tarik balik tu. Perkataan Saya itu tak bagi, saya tak bagi. parliamentarian. Tunjuk. 36-12. Saya percaya, saya Peraturan faham. mesyuarat Sebab 36-12. Peraturan mesyuarat 36-12. Sila. Ya, 36-12. Maka mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan dan mengeluarkan dewan. 36-12. Saya nak tanya, kalau Yang Berhormat kata itu suara rakyat dalam envelope itu, kalau Yang Berhormat tidak mau mengeluarkan dewan, tolong baca apa di dalam surat itu. Tapi saya tak layan apa Macam ni. mana Yang Berhormat boleh Nanti menipu tak dewan? boleh tadi. Yang Berhormat, lihat speaker, tengok dia mengeluarkan Saya beri dewan. masa lah. Hanya dapat 3-4 surat. Nanti Surat saya minta, standard letter, tanda tangan jangan ganggu saya, maka Nanti. di hero dalam parlimen, kerana itu suara rakyat. Ini 36-12. Yang Berhormat apa dah lah cakap tak kerti. Apa Yang Berhormat yang Saya nak bagi duduk lah. 36-12. Ini okey, ruling. Nak apa ni, speaker pun tak layan. Ini peraturan. Speaker tahu itu aturan mesyuarat apa. 36-12 apa? Saya peraturan kalau speaker kata betul-betul lah Yang Berhormat speaker ke? Saya tanya Yang Berhormat Saya bercakap sebab saya speaker pun tak layan. kenyataannya Yang Berhormat tengoklah mengatakan envelope itu mewakili suara rakyat itu menurunkan dewan. Habis? Bertentangan dengan Ini bukan 36-12. suara undang dan suara rakyat betul ni. Nama. Bacalah apa? Nak tengok saya baca Menipu. ni. Saya baca ni. Apa? Yang Saya Berhormat baca. penipu. Yang Berhormat, saya seorang pengundi berdaftar di kawasan anda. okey. Nama dia Low Penny, nombor kenalan 870-308. Ini bukan undang lah. Lagi Ini baca lagi. manusia. Surat standard tanda tangan ada tanda tangan. Tanda tangan pun tak ada. Ni lawyer apa? Boleh menerima satu dokumen yang tidak ada di tanda tangan ni. Lawyer haprak. Apa punya lawyer? Boleh terima dokumen, tanda tangan pun tidak. Okey, tak apa. Saya Apa punya standard peguam ni? Tan Sri, saya minta tolong. 36-12. Sejak bila surat wajib? Apa punya standard peguam ni? Terima dokumen macam tu, tanda Okey, tangan pun tak apa. tidak. Tak apa, Apa punya haprak punya lawyer macam ni? Patutlah nak berhenti pilih Yang Berhormat jadi lawyer dah, sebab lawyer tak standard. Tuan speaker, saya nak tanya. Ruling saya 36-12, boleh ke tak boleh? Dia menurunkan dewan. Kalau speaker kata boleh, boleh lah. Tak Boleh boleh buat pun tak apa. laporan. Yang ini kami diberi pada kami daripada Persih. Saya percaya Persih Persih apa? ini tidak ada niat selain daripada Dokumen. untuk menyatakan Boleh. bahawa rakyat perlu beri satu protes kepada Perdana Menteri. Tak boleh terima kau dokumen tu. Bangunlah Menteri dari Dokumen tak ada yang menteri bangun. Saya kata Sebab dia jemput saya, Tan Sri Speaker, isi surat pun sama, font pun sama. tanda tangan Ni apa tidak ada. benda orang boleh tulis surat sama kalau tak dibuat oleh satu orang? Itu je. So, kita tanya. Cara boleh tanya. Semua dapat. Tapi Semua isi surat dapat. sama. Saya pun dapat. Ini semua orang boleh Okey, buat. saya nak Dan jawab. itu yang kita layan. Besok keluar lagi semua surat sama. Saya Kan dapat. kita nak kata betul. Saya kata Dia kalau memang itu saya je. dapat. Saya dah cek dah dia biar bukan saya dia bukan jawab. pengundi Biar saya. saya jawab. Dia Apa yang dia standard benda tak ada sah. dah, tak ada dah, bukti. Tan Sri Cakap Speaker, lah. Cakap tak tahu. Cakap tak faham. Tan Sri Speaker, lanjutan daripada Sekejap. Saya tak bagi. Saya tak bagi. Saya bercakap dengan Tan Sri Speaker. Anda what ground? Anda what ground? 36-12. Okey. Ini mungkin ini boleh mengelirukan dewan kerana daripada katakan surat yang datangnya daripada rakyat yang menulis, pengundi-pengundi ikut surat yang disampaikan pun dikata mereka sebagai pengundi. Saya menerima 146 surat. Daripada 146 surat itu 20 tidak berdaftar sebagai pengundi. Mana dia menipu. 35 bukan pengundi Johor Bahru. Maknanya 37.7% tak layak dan menipu, menganggapkan saya sebagai ahli parlimen mereka. Jadi ini mengelirukan dewan kalau ahli Sepang ingin membawakan perkara ini di dalam dewan. Tan Sri, yang betul, saya mohon minta pandangan daripada Yang Berhormat. Di mana yang mengelirukannya? Kami terima surat ini. It is not our duty untuk cek seorang-seorang.
Bagi kami, bila rakyat tak, dengar dulu, sabar dulu, saya jawab. Saya akan jawab. Walaupun seorang. Saya ingin mengatakan bahawa katakan walaupun seorang daripada Johor Bahru mengundi hantar mereka, bagi saya itu adalah suara rakyat Malaysia. Ya. Walaupun seorang. Sebab mereka adalah orang yang bayar cukai dan ada hak untuk menyatakan bahawa 2.6 bilion itu jawab. Ya Berhormat, surat banyak tu orang ada duduk tanda lah. tangan tak? Ada tanda tangan tak surat tu? Sejak bila hantar surat kepada dia wajib tanda tangan ni? Yalah, Malaysia Ada usahakan bukannya undang-undang mana? saya boleh buat Mana besok, undang-undang mana? saya boleh print 10,000 daripada spam kita boleh print. Ini bukan SD, ini bukan Inilah corporation yang perlu sokong lakukan. bersih, inilah kerja bersih. Inilah kerja bersih yang Berhormat nak sokong. Saya nak tanya Satu kepada individu Tanjung yang tidak sah, Karang. kemudian nak banyak bawa gangguan dalam nanti. parlimen, Boleh celah. nak menjadi champion kepada kumpulan yang tak betul, dokumen tak betul nak dibawa ke dalam parlimen. Apa ni? Tak ada standard langsung. Tak apalah. Kalau Tanjung Karang kata betul terpulang. Tapi kami daripada Pakatan Harapan, kami percaya inilah rakyat yang telah beri pada kami. Dan kami akan terus perjuangkan apa yang mereka beri pada kami. Biarlah Barisan Nasional tak mau layan. Saya nak beritahu, ucapan ini akan didengar oleh semua rakyat Malaysia. Saya nak beritahu kepada rakyat-rakyat di luar sana, Barisan Nasional tidak indahkan suara kamu. Mereka begitu sombong, tak kabur. Mereka kata mereka tak indahkan suara kamu. Tunjukkan kuasa kamu pada pilihan yang datang. Hukum Barisan Nasional. Ya Hormat, jaga sepat. Menang pun menang nasib bercakap banyak. Menang 1,000 lebih, menang nasib bercakap banyak. Belum tentu menang lagi. Lama tak cerdik boleh menang. Menang dalam TK PAS. Menang TK PAS lagi masopan. Apa boleh manusia ni? Tak ada penerian. Wahai rakyat, perhatilah. Wakil rakyat ini tidak ada penerian. Bertanding atas PAS dan menang lari tinggal dapat masopan. Hukum kepada wakil rakyat macam ini. Wakil rakyat tidak ada penerian. Wakil rakyat yang hanya mementingkan jawatan. Hukum mereka dan pelarian akan datang ini. Nasri, apalah. Saya kesian pada Tanjung Karang. Mungkin terlupa bawa ubat. Tak apalah, dia tak bawa ubat, kita tak boleh marah dia. Yang berhormat, duduk yang berhormat, yang sedang berdiri. Itu kesudahannya. Kalau umpamanya speaker membiarkan huja yang melanggar peraturan mesyuarat, itu kesudahan seperti yang berlaku tadi. Karena setiap yang berhormat berada di sini boleh mengaku bahwa mewakili rakyat. Sila saya baca peraturan mesyuarat 44. Pengurusi setelah menarik perhatian Majelis Mesyuarat atau jawatan kuasa kepada kelakuan seorang ahli yang berdegil-degil, menyebutkan perkara yang tidak ada kena mengena dengan perkara mesyuarat, atau berulang-ulang menyebutkan hujahnya sendiri atau hujah-hujah ahli lain dalam sesuatu perbahasan, boleh memerintahkan ahli itu suruh berhenti bercakap. Jadi setiap apa yang saya sebut itu berlandaskan pada peraturan mesyuarat. Bebas kita bercakap waktu berbahas, tetapi mesti ikut peraturan mesyuarat. Tidak ikut peraturan mesyuarat seperti apa yang berlaku tadi, sila teruskan. Saya cuma akan tunggu giliran timbalan saya, ganti saya. Selepas itu siapa yang bercakap, cakap. Tidak ada giliran sudah sekarang. Saya tidak panggil lagi siapa-siapa. Kena setiap kamu akan bercakap suara rakyat. Nasri, Tidak sudah, saya duduk sejak di sini, karena setiap kamu adalah suara rakyat, maka tidak ada lah ini. Bermakna kita tidak pakai lah ini semua. ya. Sebab ni dewan rakyat, Nasri. Ni dewan rakyat, maka kita mewakili suara rakyat. Nasri, saya ingin menyatakan dari GST ni, kalau sekiranya kerajaan, saya tadi, kalau wang 39 bilion itu yang rasa kerajaan rasa berbangga dapat wang itu, kalau itu daripada hasil pelaburan, mungkin kita boleh bagi tabik pada Perdana Menteri. Tapi ini adalah wang daripada asas usaha rakyat. Sebelum rakyat tak bayar cukai, mereka terpaksa bayar cukai, dan mereka tidak ada pilihan sebab cukai GST ni. Oleh hormat yang lain, saya tidak akan menegur Sepang sehingga dia berhenti, dan yang tidak dapat berhujah itu, tidak dapat 15 minit itu, jangan salahkan saya. Karena tadi saya ada terima satu nota ditandatangani oleh ketua-ketua UIP, minta saya bolehkah berbahas sampai jam 3 pagi. Kalau sudah ada begini sampai 3 jam pagi, 10 kali 3 jam pagi pun tidak akan selesai. Sila. Terima kasih. Terima kasih kerana Bercakap sewinang-winang. Pasal tidak ada juga tidak pasal orang rakyat. Sila.
Tan Sri, saya tetap bercakap tentang rakyat. Tom, cakap. Dah, saya harap bukan saja Tan Sri, Barisan Nasional pun takkan ganggu. Sebab ini suara rakyat. Terima kasih. Tan Sri, saya ingin menyatakan bahawa GST ini adalah telah dikenakan kepada masyarakat yang tidak ada pilihan. Mereka terpaksa menggunakan untuk berbelanja. Jadi mereka terpaksa bayar cukai. Jadi bagaimanakah kita merasakan bahawa kita satu kerajaan yang hebat kerana kita ambil cukai dari rakyat dan kita lepas tu kita pulang balik daripada rakyat. In the first place, we shouldn't have ambil daripada rakyat, sebab rakyat yang tidak berpendapatan pun terpaksa kita paksakan mereka untuk bayar cukai. Tan Sri, saya juga ingin menyatakan bahawa apabila ya, tak apalah, tomorrow, besok. Sebab saya dah biasa dengar daripada pakai saja GST, saya dah muak dengar. Tak payahlah. Cakap macam orang tak belajar. Apa? Saya tak bagi dah lah, jangan marah. Sorry, Serai, kalau ada masa saya bagi. Pukul 3 pagi boleh bagi. Saya ingin menyatakan bahawa kalau kita lihat, walaupun kerajaan kata 39 bilion ni daripada GST, kalau kita SST hanya 18 bilion, saya percaya walaupun mungkin kita hanya dapat 8 bilion daripada SST, tapi sebenarnya kita boleh pertingkatkan pendapatan kerajaan ini dengan kita menutup segala kebocoran-kebocoran. Kenapakah dalam bajet ini tidak disentuh hasil daripada kebocoran, hasil berrasuah, salah guna kuasa? Patut dinyatakan berapakah jumlah wang yang telah kita rugi akibat daripada kebocoran-kebocoran ini. Kita bercakap dalam bajet ini seolah-olah benda tak berlaku. Kita tidak, seolah apa yang berlaku yang berlaku depan mata kita seolah benda itu tidak wujud. Kita tak bermasuk dalam bajet, kita tak berani untuk dibahaskan di sini. Paling kurang kerajaan harus menyatakan versi kerajaan tentang 1MDB. Nyatakan pendirian kerajaan tentang 2.6 bilion itu. Kenapa masih lagi tak mau? Dan saya lebih malang lagi bila saya tanya soalan kepada menteri. Saya tanya, adakah kerajaan, SPRM telah memanggil Perdana Menteri di bawah Seksyen 23 Subseksyen 1 Akta Suruhanjaya di pencegahan rasuah? Jawapan daripada menteri mengatakan sampai sekarang kita belum panggil lagi. Dan jawapan daripada menteri juga mengatakan bahawa kita akan panggil saksi-saksi. Maknanya akan panggil, belum panggil lagi. Adakah isu 2.6 bilion ini satu bukan tidak melibatkan apa-apa salah laku jenayah? Seksyen 23 very clear. Adakah 2.6 bilion akan diberi kalau dia bukan Perdana Menteri, kalau Pekan bukan Perdana Menteri? Sudah tentulah kerana Pekan Perdana Menteri itu sebagai satu jawatan, itulah menyebabkan orang yang bagi itu mungkin ada sebab-sebab tertentu yang mereka bagi. Walaupun Pekan mengatakan ini adalah donation, SPM mengatakan ini donation, kita ingin tahu siapa yang donor, siapa yang beri itu. Kalau diberikan, kenapa dia berikan? Sebab Pekan adalah Perdana Menteri. Kalau yang terima itu adalah seorang individu nama Rajib bin Razak, bukan Perdana Menteri, kami pun tak ambil kisah. Lantaklah nak bagi berapa pun. Tapi sekarang dia adalah Perdana Menteri. Dan ada alegasi yang mengatakan wang itu digunakan untuk pilihan raya. Untuk lawan kami semua. Menggunakan 2.6 bilion ini. Dan saya percaya apabila bagi 2.6 bilion ini, sudah tentu ada sesuatu yang ingin mereka terima. Sebab itulah kita minta Pekan ini be man enough untuk menyatakan, hadir di parlimen ini menyatakan 2.6 bilion ini diberi macam gini. Ini dia. Saya boleh dedahkan segala-galanya. Barulah kami percaya bahawa Pekan ini ada integriti. Walaupun Keterin mengatakan kami tak ada integriti sebab pembangkang ini ada berbeza pendapat. Saya pun pelik, itu definisi integriti bagi mereka. Bagi mereka, biarlah kita bersatu menyokong 2.6 bilion ini, itu adalah integriti. Jadi saya ingin menyatakan bahawa sebab 18 bilion SST itu, bagi saya wang itu mencukupi kalau kita berbelanja dengan berhemah, kita tidak korup. Saya percaya rakyat tidak akan marah. Dan rakyat bersedia untuk menanggung kesusahan sedikit, tapi rakyat tahu bahawa wang itu dibelanjakan dengan bertanggungjawab, dengan penuh amanah, tidak ada hengki-pengki. Tapi sekarang ini dapat 39 bilion, saya percaya rakyat marah.
Sebab rakyat kata, kami terpaksa bayar kerana kelakuan kamu, kerana sikap kamu, kerana polisi kamu, kerana dasar kamu. Inilah yang saya rasa kerajaan seharusnya perlu menyatakan kepada Parlimen ini tentang 2.6 bilion ini. Tan Sri Speaker, saya ingin juga menyatakan bahawa sekarang ini, baru-baru ini ada satu tulisan daripada seorang ahli ekonomi yang menyatakan bahawa kita khawatir negara kita akan terjerumus ke dalam dipanggil kleptokrasi. Kita tahu ada dua jenis bentuk dipanggil rasuah. Satu dipanggil degenerative corruption yang melibatkan kes-kes di mana ahli-ahli politik ini mengambil wang rakyat, dan di wang rakyat itu disimpan di luar negara dan sebagainya. Dan ada juga satu bentuk corruption dipanggil developmental corruption, di mana ini melibatkan, kalau saya ingin berikan definisi yang dibuat oleh pihak penulis itu, dia mengatakan bahawa dia adalah melibatkan di mana kerajaan ini mempunyai kuasa untuk allocate projek-projek kepada businessman ini, dan melalui pelesenan, melalui konsesi dan sebagainya, dan disitulah mereka dapat wang-wang korup ini. Dan ada setengah orang berpendapat yang mengatakan, oh, developmental corruption ini is okay sebab ini memudahkan proses kita berniaga. Tapi krisis 1997 ekonomi menunjukkan bahawa corruption berbentuk ini juga adalah merosakkan sebuah negara. Sepang, boleh. Terima kasih Tan Sri Speaker, terima kasih Sepang. Tadi saya menarik dengan komen-komen ahli yang berhormat dari Sepang. Kalau Barisan Nasional yang berhormat Pekan kata Barisan Nasional UMNO kerajaan sangat popular dan tak ada buat apa-apa salah pun, apa pandangan Sepang panggil kerajaan buat satu pilihan raya umum 14 awalkan di ujung tahun ini atau awal tahun depan 2016, or at the very worst bersama masa dengan pilihan raya negeri Sarawak. Terima kasih. Terima kasih pada sahabat saya Bangsa Maju. Saya, walaupun satu permintaan yang lebih daripada rakan saya, tapi saya tak yakinlah kerajaan ini begitu berani. Dan mereka tahu mereka tidak dapat menjawab banyak persoalan, tapi itu terpulanglah mereka. Tapi saya yakin bahawa sama ada kita nak ada kata raya cepat atau tidak, pokoknya semua orang dah bercakap bahawa Perdana Menteri seharusnya meletakkan jawatan, sebab beliau tidak boleh lari daripada segala tuduhan-tuduhan ini. Sekarang ni kita lihat dalam isu yang melibatkan yang terbaru, didedahkan bagaimana pegawai pendakwa SPRM itu dipindahkan. Sebelum ini beliau ditangkap pukul 1 pagi sebab menyiasat kes 1MDB ini, mereka diambil tindakan. Syazali itu, DPP Syazali, seorang yang committed sehinggakan pegawai SPRM yang mengatakan tangkaplah kami daripada ambil pegawai kami ini, menunjukkan bahawa SPRM memang, saya percaya mereka bertekad untuk membongkar segala rasuah yang berlaku dalam YNDB ini. Tetapi di sana wujudnya kekangan-kekangan. Buat tubuh task force dibatalkan. Walaupun kita lihat telah ada satu saranan daripada Bank Negara. Bank Negara minta supaya program negara ambil tindakan. Senang saja dia ambil, kata tidak ada apa-apa kesalahan. Dan sekarang saya nak tanya kepada Menteri Kewangan, apakah status wang yang disimpan di Singapura itu? Sebab sekarang ini kita lihat Bank Negara telah buat kenyataan bahawa telah menarik balik 3 kelulusan yang diberikan kepada 1MDB itu kerana gagal memberikan info yang betul, inaccurate information, dan ini bertentangan dengan Exchange Control Act. Maka wang yang disimpan di luar negara itu oleh YNDB sekarang adalah wang yang haram. Persoalannya, adakah YNDB akan bawa balik wang itu ke Malaysia? Kalau tak bawa balik, bermakna memang arahan daripada Bank Negara pun tidak diendahkan.
Jadi seolah-olah 1MDB ni memang ada pengawal dia, ada kekebalan dia tidak kisah. Dia berhutang 40 bilion pun tak kisah. Dia apabila nak siasat, orang yang siasat pula kena tukar. Apabila kita berbahas di parlimen ini, kita lihat ada perkara-perkara yang patut disegerakan, dilambatkan. Jadi ini semua menjadi satu perbualan bukan saja di kalangan masyarakat dalam negara, tapi juga di luar negara. Dan sekarang ini saya diberitahu telah pun didedahkan oleh Wall Street Journal bagaimana negara ini kita khawatir akan menuju kepada kleptokrasi, di mana di US ni mereka ada satu di bawah US atau di State Department, mereka ada satu apa yang dipanggil Justice Department Kleptokrasi Assets Recovery Initiative. Sekarang ini di bawah Justice Department ini mereka telah mula saya dipahamkan siasat pemindahan wang 2.6 bilion ini ke akaun peribadi. Jadi saya nak tanya kepada kerajaan, adakah kerajaan mempunyai pengetahuan benda ini? Kalau ada, apakah status siasatan ini yang dibuat Justice Department di US ini? Kita tahu sebelum ini Department of Justice telah membekukan lebih kurang 458 juta duit rasuah di bawah yang dibuat oleh diktator Nigeria Sani Abacha, di mana 313 juta telah disimpan di akaun di US dan 145 juta di dua bank di Perancis, dan menggunakan Justice Department Kleptokrasi Asset Recovery Initiative ini mereka dapat balik wang itu, dan akhirnya wang itu dikembalikan balik kepada rakyat Nigeria. Jadi saya ingin kita khawatir kalau sampai US dah mula mengambil tindakan ini, sebab the idea of having justice Kleptokrasi Asset Recovery Initiative ini ialah untuk memastikan segala wang-wang haram ini yang sepatutnya wang ini digunakan oleh rakyat, wang itu mestilah dikembalikan kepada pemilik asal itu rakyat. Jadi sekarang ini boleh US dah mula ambil tindakan ini, saya percaya Perdana Menteri pun mungkin tak selamat, mungkin akan ada satu tindakan waran tangkap daripada pihak Interpol. Sebab kita tidak boleh meremehkan kuasa Amerika Syarikat ini. Tapi dalam hal ini, walaupun kita tak suka mana-mana negara campur tangan, tapi apabila kerajaan Amerika sendiri pun dah mula ambil tindakan ini menunjukkan bahawa telah serius negara kita ini. Adakah negara kita telah menuju ke arah kleptokrasi ini? Ini membahayakan negara. Jadi saya minta supaya kerajaan menjawab perkara ini. Seterusnya, Tan Sri Speaker, saya ingin tanya kepada kerajaan, adakah negara kita ni masih ada undang-undang lagi? Sebab saya lihat banyak kes-kes yang berlaku, seolah-olah tidak ada orang-orang yang terlibat membuat kesalahan yang tidak langsung yang bertindakan. Kes 1MDB kita tak tahu apa akan jadi. Sebelum ini kita lihat dalam kes yang melibatkan MAS, mudah apabila MAS rugi, mereka kata sebab kita bersaing dengan pesaing lain. Tapi kita buat undang-undang, kita gunakan parlimen ni untuk restructure balik MAS. Akhirnya yang jadi mangsa adalah rakyat biasa. Rakyat diberhentikan kerja, pekerja-pekerja MAS diberhentikan. Mereka yang melibatkan MAS rugi ini sampai sekarang tak pernah langsung disiasat dan dibawa ke muka mahkamah. Kenapa berlaku begini? Saya diberitahu oleh rakan saya daripada Kuala Terengganu, apabila berlakunya keruntuhan stadium di Terengganu, sampai sekarang tak ada pihak yang dibawa ke mahkamah. Seolah-olah benda ni bukan satu event, satu kesalahan. Kita lihat dalam kes-kes seperti ini, sepatutnya paling kurang kerajaan tunjukkan keseriusan, sebab ia melibatkan wang rakyat. Apabila mangsa sekarang ni beratus-ratus ahli pekerja MAS, mereka bawa kes mereka ke mahkamah industri, mereka minta bantuan kita, tapi mereka pergi mahkamah industri ni bukan maknanya automatik mereka akan dapat pembelaan di sana. Kalau menteri katakan tak dapat selesai perundingan itu, menteri tak mau refer ke mahkamah industri, mungkin kes itu berakhir di situ. Mereka tidak ada pembelaan sebab mereka mempertikaikan pampasan-pampasan yang dibayar itu begitu rendah. Pokoknya saya nak mengatakan bahawa kenapakah apabila berlakunya tindakan-tindakan yang merosakkan ekonomi negara ini, orang-orang yang merosakkan itu pula dibela, diselamatkan, rakyat yang menanggung. Sekarang ini isu pemandu teksi ini,
apabila kita benarkan GrabCar, kita benarkan Uber dan sebagainya, walaupun ini bertentangan dengan perlembagaan undang-undang, kerana mereka ini bukan saja menyediakan perkhidmatan servis, tapi juga menyediakan kereta-kereta tertentu untuk bersaing dengan taksi-taksi ini. Saya akui memang ada pemandu-pemandu taksi ini yang memang bersikap mungkin tidak bertanggungjawab, tapi dalam masa sama kita kena jaga mereka. Kalau kita dalam bidang taksi ini kita based pada market demand and supply, mereka ini akan suffer, mereka ini akan merana. Mereka jumpa dengan ahli parlimen mengatakan mereka nak dapat duit sampai ke petang untuk nak bayar sewa pun tak mampu. Dengan adanya Uber dan sebagainya ini, kita biarkan bela rasa, sedangkan mereka ni syarikat yang besar, gegasi yang ada di seluruh dunia, dan mereka boleh menawarkan pula taksi-taksi yang lebih comfortable dan sebagainya. Memanglah dari segi kita telah menolong kita pengguna seronok, tapi pemandu-pemandu taksi merana. Yang mereka ni sumber ekonomi mereka, sumber mereka hanya berdasarkan taksi saja. Saya nak tanya kerajaan, kenapa tidak ambil tindakan? Kata akan pindah undang-undang, kenapa dalam sidang tak langsung rang undang-undang yang dibentangkan? Kita mesti ambil tindakan segera. Mereka ini adalah mungkin bapa kita, mungkin adik kita, mungkin saudara kita, yang mana mereka ni menumpukan mereka bukan saja sole breadwinner dekat dalam keluarga, tapi mereka juga terpaksa bayar sewa kepada syarikat-syarikat yang membebankan mereka. Bayangkan dalam keadaan ada GST, mereka tukar tayar, mereka kena bayar GST. Banyak yang mereka kena GST. Lepas tu kalau depan ni kita ada pula TPPA, apa jadi pada industri SME, semua ini pasti akan menyebabkan rakyat menderita. Persoalannya ialah kenapakah kita tidak mengambil tindakan yang sewajar untuk melindungi mereka? Jadi seterusnya, sebagai nak penutup, saya ingin menyatakan bahawa saya juga ingin menyatakan bahawa tadi kami berjumpa dengan pihak AirAsia yang menyatakan bahawa, yang menunjukkan kami gambar-gambar yang menunjukkan bagaimana keadaan KLIA 2 yang tak sepatutnya daripada awal. Mereka kata mereka harus berpindah ke situ. Dalam soalan saya kepada Menteri setakat ini, menurut kerajaan, MHB telah belanjakan 76.5 juta untuk membaiki repair, membaiki kerosakan-kerosakan. Dan kerosakan-kerosakan ini adalah setengahnya yang boleh membahayakan nyawa penunggang. Tadi kami dilihat apabila sebuah pesawat dah berhenti dah, dan nak disembak passenger, tengah-tengah disembak itu, tiba-tiba boleh bergerak lagi, boleh gelongsor pula, yang membahayakan bukan saja pilot tapi juga membahayakan passengers. Dan beliau mengatakan, pilot yang mengatakan pilot itu mengatakan akibat daripada berlaku di peristiwa itu, pesawat tu 2 hari tak digunakan. Saya kata berapa kekerapan yang berlaku kejadian itu. Dia kata setiap bulan sekali paling kurang. Bulan berlaku oleh kerana kecerunan itu. Mereka sekarang ni bukan saja, of course sebagai syarikat yang menawarkan penerbangan murah ini, mereka memang di samping nak tolong juga passenger, mereka juga nak dapat keuntungan. Tapi yang lebih basic lagi ialah sekarang ini isu keselamatan. Dan jawapan diberi oleh Menteri, dia kata ada crack pula dalam bangunan pula, yang ini juga boleh membahayakan penumpang. Jadi sekarang ini saya ingin tanya, kenapa ini harus berlaku? Kenapa boleh berlaku begini? Dan kenapakah pihak-pihak yang bertanggungjawab tidak diambil tindakan? Tak ada penyiasatan, tak ada penawaran. Sebab tu saya rasa kat Malaysia ni orang tak takut nak buat rasuah pun mereka akan selamat. Kalau ini cara kita mentadbir, sudah tentulah negara akan hancur. Sebab itulah orang kata an-nas wal dini muluki, manusia ni ikut agama pemimpin mereka. Jadi kalau orang kecil-kecil di bawah kata alah kami rasuah biasalah, orang atas rasuah lagi teruk lagi. Orang atas rasuah tak disiasat. Jadi kalau kami apa masalah? Jadi saya harap kita mesti betulkan keadaan ini, dan saya harap kerajaan mestilah mendedahkan kepada parlimen ini berapakah wang negara yang telah musnah, telah hilang akibat daripada rasuah-rasuah yang berlaku dalam negara kita ini. Dedahkan kepada kita. Kita ingin tahu perincian dia. Kalau kerajaan ini adalah kerajaan yang bertanggungjawab, yang betul-betul transparent. Sekian, terima kasih, Tuan Speaker.